untuk kita rakam meeting kita ni lah ataupun pelajaran kita ni. Okey, baiklah kita sambung dengan bab yang baru iaitu bab 5, pembinaan negara bangsa yang merdeka. Baik, cikgu tunjukkan slide pelajarannya, lihat pada skrin masing-masing. Okey. Negara dan bangsa yang merdeka. Pengenalan. Sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan, pihak British telah menjalankan usaha agar penduduk tempatan mampu berkerajaan sendiri. Usaha ini amat penting bagi tanah Melayu yang terdiri daripada berbilang negeri serta rakyatnya pula berbilang kaum, kesan daripada penjajahan British sendiri. Hal ini telah membawa kepada penubuhan sistem ahli, iaitu satu sistem latihan untuk mentadbir negara. Beberapa tahun sebelum kemerdekaan, pihak British telah memulakan pelaksanaan sistem ini dengan memberikan latihan kepada tokoh dan pemimpin masyarakat yang akan memegang jawatan-jawatan yang akan dibentuk dalam kerajaan. Tahukah anda, siapakah yang mencetuskan idea penubuhan sistem ahli? Bagaimanakah ciri-ciri sistem ahli yang telah mendapat sokongan penuh penduduk Persekutuan Tanah Melayu? Tahukah anda, siapakah tokoh-tokoh tempatan yang terlibat dalam rundingan penubuhan sistem ahli seperti yang dipaparkan? Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat menyatakan matlamat penubuhan sistem ahli, mengenal pasti tokoh-tokoh yang terlibat dengan sistem ahli, menghuraikan ciri-ciri sistem ahli, membincangkan kepentingan sistem ahli kepada pentadbiran negara. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Sistem ahli. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu. Okey pelajar-pelajar sekalian, inilah maksud sistem ahli, sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu. Okey, kita sambung. Idea ini dicetuskan oleh Dato' On bin Jaafar dalam perbincangannya dengan Sir Henry Gunning. Model yang cuba dilaksanakan diambil dari Kenya dan Rhodesia Utara. Cadangan ini selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi dan untuk mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Melayu. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu nak ulas tentang dasar dekolonisasi British. Jadi pelajar-pelajar boleh buat catatan. Baik, apakah maksud dekolonisasi? Okey, dekolonisasi ialah penjajah memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahannya. Dalam konteks negara kita, British melaksanakan sistem ahli untuk melatih negara kita berkerajaan sendiri dan seterusnya merdeka. Itulah maksud dekolonisasi. Okey. Maksudnya penjajah memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan. Okey, untuk capai kemerdekaan, British perlu latih pemimpin tempatan cara-cara mentadbir negara. Itu sebabnya tanah Melayu, okey, untuk mentadbir negara, British memperkenalkan satu sistem ahli sebagai latihan. Baik, yang kedua. Okey, sistem ahli ini juga mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Melaya. Mengapa? Parti Komunis Melaya bersungguh-sungguh untuk menegakkan negara komunis di negara kita dengan nama Republik Komunis Malaya. Itu sebabnya British berasa bimbang kalau tidak ada pentadbiran yang mantap dalam negara kita, maka Parti Komunis Malaya akan mengambil alih pentadbiran. Dan ini sememangnya British tidak mahu kerana Parti Komunis Malaya merupakan musuh British semasa perang sejak Perang Dunia Kedua lah. Okey, baik. Jadi kita sambung. Sistem ahli telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1950. Kemudian, satu rundingan antara pihak British dengan wakil penduduk Tanah Melayu telah diadakan. Dalam rundingan ini,
British yang diwakili oleh Sir Henry Gurney telah menjemput Datuk Onn Jaafar, iaitu Yang di-Pertua UMNO, Datuk Hamzah Abdullah, iaitu Menteri Besar Selangor, Raja Uda dan Datuk Nik Ahmad Kamil, yang mewakili UMNO dan juga orang Melayu, Datuk EEC Tuai Singgam, mewakili kaum India, serta Encik Yong Shuk Lim dan Dr. Lee Tiang Keng yang mewakili masyarakat Cina. Mereka telah bersetuju dengan pendekatan sistem ahli. Baik, itulah sedikit latar belakang tentang sistem ahli. Baik, kita kembali kepada buku teks. Okey. Kita lihat sistem ahli di sini. Okey, pelajar-pelajar sekalian, nampak tak persoalan yang cikgu update dalam buku teks tersebut? Okey, nampak tak pelajar-pelajar? Nampak. Nampak kan? Okey, baiklah. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan di tanah Melayu? Okey, soalan ni simple, senang aja. Jadi dalam masa 1 minit anda cari maklumatnya dalam buku teks, cikgu akan tanya secara rawak pelajar tersebut untuk jawab. Okey, silakan 1 minit sekarang cikgu nak tengok. Kamera tak nampak lah. Jawapannya ada dekat halaman 117. Dalam perenggan Sistem ahli. okey. Okey. Untuk. Okey, Cikgu record lagi. 10 saat lagi. Wait, aku tak buat lagi. 30 saat lagi cikgu suruh buat. Okey, bukannya tengok je skrin tu. Mengapakah sistem ahli? Bagus, cikgu percaya. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan di tanah Melayu? Okey, cikgu salinlah apa nama soalan ni untuk dimasukkan dalam ruangan chat. Okey. Baik. Cikgu record lagi ya? Ya, cikgu tengah rekod ni untuk tujuan kawan-kawan awak yang tak dapat menyertai kelas ini. Kesian ke dia. Okey? Okey. Senang je kan jawapannya? 1 minit je, jangan lama-lama. Simple aja. Sekejap. Tak pasal. Okey, cukup 1 minit. Cukup dah 1 minit, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti cikgu jadi Wolverine, berjanggut dah cikgu. Okey. Ini pun sekarang ni cikgu pun dah muka cikgu macam Wolverine dah. Itu sebabnya cikgu tak nak bertunjukkan rambut panjang, jambut dah pakai kan, tak boleh nak keluar gunting rambut dah ni. Dah macam Wolverine dah cikgu tengok. Okey pelajar-pelajar, rasanya cukup dah setakat tu. Baik, cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya siapa ya? Okey, bagaimana dengan Mai? Oh Mai. Ya cikgu. Mai burger. Mai. Okey, Ya. jawapan awak apa Mai? Tahu secara lisan senang je kan? Untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu serta dapat mengurangkan tekanan daripada pihak Parti Komunis Melaya. Okey, baik. Abut. Okey, tengok pelajar-pelajar, jawapan Mai tadi betul, iaitu untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu. Dan juga Mai pun memberi jawapan untuk mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Malaya. Ada satu lagi Mai. Agak-agaknya apa Mai? Satu lagi. Dasar dekolonisasi. Bagus. British berasal menjalankan dasar dekolonisasi. Itu jawapannya Mai. Okey, itu jawapannya ada 3 pelajar-pelajar. Yang pertama, ahli
diperkenalkan di tanah Melayu kerana untuk melatih Nanti penduduk tempatan. tempatan dan kaum lain menaruji pentadbiran tanah Melayu. Penduduk tempatan ni adalah orang Melayu itu sendiri. Kaum lain ialah pemimpin-pemimpin kaum Cina, kaum India dan juga termasuklah beberapa wakil pegawai Inggeris. Okey, baik. Dasar dekolonisasi cikgu dah sebutkan tadi, maksudnya penjajah ataupun British nak memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Jadi sebelum beri kemerdekaan, British kena melatih dahulu penduduk tanah Melayu untuk mentadbir kerajaan. Yang ketiga, okey, untuk mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya, kita tahu selepas Perang Dunia Pertama, komunis telah keluar daripada hutan dan telah membuat kacau, okey, menyebabkan negara kita tidak aman. Parti Komunis Malaya telah mengangkat senjata untuk menegakkan negara komunis di negara kita. Jadi ini membimbangkan British. Itu sebabnya British nak, okey, British nak penduduk tempatan ni, okey, dan kaum lain dapatlah mentadbir negara dengan satu sistem latihan yang dinamakan sebagai sistem ahli. Jadi inilah jawapan bagi persoalan mengapakah sistem ahli diperkenalkan di tanah Melayu. Bagus masing-masing. Tahniah cikgu ucapkan. Baik, kita sambung yang seterusnya iaitu ciri-ciri sistem ahli. Okey, jadi kita lihat semula slide pelajaran tadi. Okey. Dengar ya. Ciri-ciri sistem ahli. Ahli dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP yang pertama dijalankan pada bulan Julai 1955. Ciri-ciri sistem ahli adalah seperti berikut. Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. Anggotanya dikenali sebagai ahli. Perlantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota. Ahli-ahli diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey pelajar-pelajar, inilah ciri-ciri sistem ahli dalam buku teks anda halaman 117 dan 118. Okey, cikgu ulas. Kabinet bayangan bermaksud kabinet ini adalah sama seperti menteri pada hari ini. Okey, jadi dia adalah kabinet bayangan. Kenapa diletakkan nama kabinet bayangan? Kerana ini merupakan satu sistem latihan, okey, untuk mentadbir negara. Maksudnya itu sebab namanya kabinet bayangan. Okey, dan kabinet bayangan itu terdiri daripada beberapa tokoh masyarakat, iaitu daripada Melayu, pemimpin Cina, pemimpin orang India dan juga terdiri daripada beberapa pegawai Inggeris. Anggota kabinet bayangan itu namanya ahli. Okey, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ada 9 orang anggota dan ahli diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kita lihat okey, dalam sistem ahli ada beberapa anggota. Kita lihat buku teks, kita tengok anggotanya. Cuba lihat halaman 118, pelajar akan nampak jadual keanggotaan sistem ahli pada peringkat awal. Okey, Datuk Onn Jaafar, ahli dalam negeri. Okey, ada pegawai Inggeris namanya O.S. Spencer sebagai ahli ekonomi. Kita juga dapat lihat pemimpin kaum Cina iaitu Dr. Li Tiangkeng dilantik sebagai ahli kesihatan dan Datuk E.E.C. Turaisinggam mewakili pemimpin kaum India sebagai ahli pelajaran dan lain-lain ahli dengan portfolionya. Baik pelajar-pelajar, jadi itulah ciri-ciri sistem ahli. Okey, ciri-ciri sistem ahli ada 5 semuanya. Okey, faham pelajar-pelajar ciri-ciri sistem ahli? Faham. Faham. Okey, bagus. Okey, kalau faham kita teruskan dengan slide pelajaran seterusnya. Okey.
Baik, kita lihat bagaimanakah sistem ahli ini dilaksanakan dan apakah pula kepentingannya. Teliti video ini, slide ini. Proses pelaksanaan dan kepentingan sistem ahli. Ahli-ahli yang dilantik menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Baik pelajar-pelajar, okey, apakah maksud portfolio? Portfolio ini ialah bidang tugas. Maksudnya ahli ni ada portfolio. Contohnya Dr. EEC Turai Singgam merupakan anggota ahli dalam sistem ahli. Anggota dalam sistem ahli Jadi EEC, Datuk EEC Turai Singgam, portfolionya ialah sebagai ahli pelajaran. Maksudnya EEC Turai Singgam, Datuk EEC Turai Singgam bertanggungjawab tentang hal ehwal pelajaran negara. Samalah seperti hari ini, zaman moden ni, namanya sebagai Menteri Pendidikan. Okey, dalam konteks sistem ahli ini dinamakan sebagai ahli pelajaran. Okey, dalam pelajaran itu ada beberapa buah jabatan yang di bawah persiliaan Datuk EEC Turai Singgam. Begitu juga dengan portfolio yang lain. Okey, kita sambung Mereka menguruskan pentadbiran harian mengikut dasar-dasar yang sedia ada. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Mereka juga bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Ahli akan berbincang dengan pegawai-pegawai kanan British untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pesuruhjaya tinggi juga akan memberikan arahan dan persetujuan dalam perkara tersebut. Keanggotaan sistem ahli pada peringkat awal adalah seperti berikut. Datuk On bin Jaafar sebagai ahli dalam negeri, O.A. Spencer sebagai ahli ekonomi, Tunku Yaakob Ibn Sultan Abdul Hamid sebagai ahli pertanian dan perhutanan, Dr. Lee Tian Keng sebagai ahli kesihatan, Datuk EEC Turai Singgam sebagai ahli pelajaran, J.D. Hopkins sebagai ahli perindustrian dan hubungan sosial, J.D. Mead sebagai ahli perumahan dan kerja raya, Datuk Mahmud Mat sebagai ahli tanah, perlumbungan dan perhubungan. Sistem ahli merupakan tapak. Baik pelajar-pelajar, seterusnya kita akan tengok apakah kepentingan sistem ahli. Tadi proses pelaksanaan sistem ahli. Okey, kepentingan sistem ahli ialah Penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri dan memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Keanggotaan sistem ahli yang terdiri daripada pelbagai kaum yang terdapat di negara ini memastikan kemerdekaan yang dicapai kelak mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah pelajar-pelajar, itulah dia topik pertama dalam bab 5, sistem ahli. Pelajar perlu tahu latar belakangnya. Okey, latar belakang itu ada persoalan tadi, mengapakah British memperkenalkan sistem ahli di Tanah Melayu. Pelajar perlu tahu 5 ciri-ciri sistem ahli. Pelajar perlu tahu bagaimana sistem ahli dilaksanakan dan juga kepentingannya. Baiklah, ada sebarang kemusykilan atau persoalan boleh tanya cikgu sekarang, silakan. Krik. MPP tu apa? MPP, okey, MPP. Baik, MPP ialah Majlis Perundangan Persekutuan. MPP itu ialah Majlis Perundangan Persekutuan. Baik. Majlis Perundangan Persekutuan ini ialah satu majlis di peringkat persekutuan. Okey,
Yang ini adalah matlamat akhir kita untuk mencapai kemerdekaan. Maksudnya kita buat dulu sistem ahli, latih dulu pemimpin tempatan, mentadbir negara. Apabila British dah yakin dengan sistem ahli ini, British akan membenarkan pemimpin-pemimpin ini untuk melaksanakan pilihan raya. British membenarkan pemimpin-pemimpin ini untuk melaksanakan pilihan raya. Yang pilihan raya ni juga rakyat juga terlibat, yang akan membentuk negara bangsa kita yang merdeka. Itu sebabnya lepas sistem ahli kita akan belajar pula bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan. Itulah maksudnya. Hasratnya ialah sebelum Majlis Perundangan Persekutuan ada pilihan raya, akan dilaksanakan. Sebelum tu sistem ahli perlu diperkenalkan untuk mentadbir negara, untuk melatih pentadbiran negara. Okey, lagi ada soalan? Ada soalan? Tak ada kot. Okey, kalau tak ada, baiklah, mari kita main satu permainan, dan kita akan tutuplah topik kita hari ni. Okey, tengok aktiviti. Arahan aktiviti tadah jawapan. Baik. Ke arah berkerajaan Baik. pembinaan negara. Okey. Ya. Baik, kita lihat pada apa aktiviti. Okey, cuba lihat aktiviti. Saya tak tahu aktiviti ini berkaitan dengan sistem ahli ke tidak. Cuba kita tengok dia punya aktiviti. Okey, boleh? Okey, cuba jawab. Negara apa? Negara apa? Alah. Tengok dah buku teks. Kenya. Cakap. Kenya. Alright. Ni Datuk Jaafar ahli apa? Tuan Jaafar ahli dalam negeri. Bagus. A. Spencer, Ahli ekonomi. ahli ekonomi. Yes. Tunku Yaakob ini Sultan Abdul Hamid, Ahli pertanian. ahli pertanian. Ni, alright. Okey, apa dia? Apa ni? Oh, jawatan. Yang ketua UMNO. Yang tu bagus. Alright. Okey, JD Mid, Jadi, ahli perumahan. Ahli perumahan. ahli perumahan. Betul ke? Betul. Perumahan Mana perumahan? Okey. Datuk Mahmud, Ahli tanah. Ahli tanah, perlombongan dan perhubungan. okey, berapa bilangan anggota? Berapa bilangan anggota? 9. Bagus, 9. Okey, jawab yang ni pula. Dijangkit ahli. Ahli kesihatan. Kesihatan. Ahli kesihatan. Surai Singgam, AAC. Ahli pendidikan. Ajaran. Pendidikan. Pelajaran. Pelajaran. Ahli perindustrian. Tak sempat. Masa dah pun tamat. Oh, cepat Memang. Okey, sekejap. Sekejap Baik, cuba tu. Okey. Okey, baiklah. Itu tadi topik yang pertama dalam bab sistem ahli
diskusi. Okey, baiklah. Studies topik yang seterusnya iaitu Pakatan Murni, baca Pakatan Murni, dan lihat nanti Telegram cikgu akan berikan kuis bab 4 lihat dalam Telegram dan jawab kuis tersebut dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, sampai di sini saja pelajar-pelajar sekalian. Okey, terima kasih kerana hadir dalam kelas online hari ini. Kirim salam kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.